Saya rebah ke dalam kerusi kulit kegemaran saya, menanggalkan but kejar dan meregangkan jari kaki. Pemulihan rumah bucanan memakan setiap minit dalam hari saya. Papan lantai reput, plaster yang runtuh, dan tangga berusia 100 tahun yang melawan saya dengan setiap serpihan kayu. Otot saya sakit dengan cara yang memuaskan. Hanya datang daripada kerja yang dilakukan dengan baik. Telefon saya bergetar di atas meja kopi. Saya abaikan pada mulanya. Sebaliknya mencapai gelas kabernet yang saya tuang 10 minit lalu. Cecahaya burgundi itu menangkap sinaran emas terakhir matahari terbenam melalui tingkap rumah buatan tangan saya. Telefon itu bergetar lagi. Dan lagi. Saya meneguk panjang dan mencapai telefon itu. Menatal melalui notifikasi. Hari lain. Sedozen email lagi daripada kontraktor dan pelanggan. Kemudian saya nampak sesuatu. Ibu jari saya terhenti di tengah-tengah tatalan. Gambar adik saya, Nila, diselubungi satin putih. Wajahnya bersinar di bawah tudung halus. Kapsen di bawahnya berbunyi, fitting terakhir untuk hari besar. Nila dan Travis. Selamanya. Nafas saya tersekat. Perkahwinan? Perkahwinan apa? Saya menatal dengan cemas melalui suapan saya. Gambar-gambar membanjiri skrin. Sepupu saya Marisa mempamerkan gaun pengiring pengantin. Makcik Rosa menyusun sampil bunga. Tangan ibu saya memegang contoh jemputan berembus. Jemputan yang saya tidak pernah terima. Saya klik pada gambar terbaru. Komen menjurai di bawahnya. Tak sabar nak raikan bulan depan. Tempat majlis nampak menakjubkan. Sangat diberkati jadi sebahagian daripada hari istimewa kamu. 57 komen. Nama saudara Mara, kawan, sepupu jauh yang saya tak jumpa sejak tamat sekolah menengah. Semua orang pergi. Semua kecuali saya. Telefon saya berdering. Mengejutkan saya. Nama ibu saya tertera di skrin. Cynthia Aldarez. Tepat pada waktunya. Saya jawab, menekap telefon ke telinga. Mam. Debra, sayang. Suaranya kedengaran terkawal. Terlalu berhati-hati. Mama baru terfikir tentang kamu. Macam mana kerja? Tangan saya yang bebas mengepal. Kerja baik. Saya baru nampak gaun kahwin Nila di Instagram. Kesunyian berlarutan selama 3 detik. Oh. Dia berdiam. Mama memang nak telefon kamu tentang itu. Buku 5 saya memutih menggenggam telefon. Perkahwinan adik saya sendiri? Jemputan saya hilang ke? Debra. Nada suaranya berubah. Dengan nada tidak setuju yang saya kenal. Jangan jadikan ini tentang kamu. Kamu tahu betapa sensitifnya Nila. Sensitif? Apa kaitan itu dengan? Kamu sentiasa sibuk dengan kerjaya kamu. Nila rasa kamu takkan sempat datang pun. Bilik tiba-tiba terasa dingin. Saya berdiri, melangkah ke tingkap di mana langit dende berkilauan di kejauhan. Jadi kamu semua cuma putuskan untuk tak jemput saya? Ke majlis kahwin adik saya sendiri. Travis fikir keluarga itu penting, katanya. Seolah itu menjelaskan segalanya. Dan saya bukan keluarga. Suara saya serak. Tentu saja kamu keluarga. Tapi kamu tahu macam mana keadaan sekarang. Selepas kamu kritik kafe dia. Saya tanda tangani pinjaman dia. 22,000 yang saya bayar balik selepas dia tinggalkan perniagaan itu. Dia ada anak-anak untuk difikirkan, suara ibu saya mengeras. Jadi ibu tunggal bukan mudah. Debra. Saya menekan dahi ke kaca sejuk tingkap. Kenangan lama muncul, Nila umur 10 memecahkan pasu nenek. Saya yang menanggung kesalahan. Nila umur 17 menyelinap keluar. Saya yang menutup rahsia. Saya umur 16 mengumumkan beasiswa kejuruteraan. Reaksi Mama? Sudah tentu kamu dapat. Kamu yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Sentiasa. Saya bukan dilupakan. Mam, saya berbisik. Saya dipadamkan. Sekarang kamu dramatik. Dia mengeluh. Bunyi seorang ibu yang terbeban dengan anak yang tidak munasabah.
Kita boleh bincang ini nanti. Mama kena bantu Nila dengan catat tempat duduk. Talian terputus. Saya menatap telefon saya. Melihat kiriman perkahwinan baharu muncul. Nila berpusing dalam gaunnya. Travis dan pengapit lelaki mencuba kek. Ibu bapa saya tersenyum di sisi pasangan bahagia. Potret keluarga tanpa saya. Telefon saya bergetar dengan mesej daripada Jenna. Kau dah nampak? Call aku. Marcos dari tempat kerja. Baru nampak pasal kahwin adik kau. Apa hal ni? Puan Henderson jiran sebelah. Sayang, awak tahu apa yang berlaku dengan keluarga awak? Malah orang di pinggir hidup saya pun perasan saya dikecualikan. Saya tenggelam semula ke dalam kerusi. Beban 35 tahun menekan saya. Saya telah membina kejaya memulihkan warisan bersejarah. Mengembalikan keindahan kepada tempat yang dilupakan. Tetapi saya tidak boleh memulihkan tempat saya dalam keluarga ini. Kesedaran itu menyelubungi saya seperti air sejuk. Selama ini saya yang membaiki, yang bertanggung jawab, tangan yang teguh. Saya menandatangani pinjaman, menjaga anak saudara bila diminta, mendengar tangisan tengah malam. Saya hadir bila tiada orang lain. Dan ini ganjaran saya, pemadaman. Telefon saya bergetar lagi. Saya senyapkan tanpa melihat dan letakkan menghadap ke bawah di atas meja. Dari tingkap saya nampak gunung-gunung di barat dendir. Puncaknya disepu tembaga dalam cahaya senja yang pudar. Di sebaliknya terletak Belder, tempat ibu bapa saya masih tinggal di rumah Victoria tempat kami dibesarkan. Tempat Nila kembali bersama dua anaknya selepas Eric meninggalkannya. Disitulah mereka merancang perkahwinan tanpa saya. Sesuatu berubah di dalam dada saya. Bukan kepanasan marah atau pedihnya luka, tetapi sesuatu yang lebih dingin, lebih berfikir. Sebuah kepastian yang tenang. Kali ini, saya bisik kepada bilik yang kosong. Saya tidak akan membaiki apa yang mereka rosakan. Saya mencapai telefon dan membuka semula Instagram. Dengan ketepatan yang berhati-hati, saya berhenti mengikuti adik saya. Kemudian ibu saya, ayah saya, sepupu-sepupu saya. Setiap sentuhan jari terasa seperti meletakkan beban yang telah saya pikul terlalu lama. Ini bukan tindakan balas dendam. Ini satu keputusan. Satu sempadan. Cahaya keemasan terakhir hilang dari tingkap saya, menenggelamkan ruang tamu dalam bayangan. Saya tidak bergerak untuk menyalakan lampu. Sebaliknya, saya duduk dalam kegelapan yang semakin pekat. Terasa lebih ringan daripada yang pernah saya rasa selama bertahun-tahun. Buat pertama kali dalam hidup saya tidak terburu-buru untuk membaiki serpihan keluarga yang rosak. Dan kesunyian yang mengikuti terasa seperti kebebasan. Tayar kereta saya berkeriut di atas jalan batu menuju rumah Victoria ibu bapa saya di Belder. Matahari pagi memantul pada kaca berwarna di atas pintu hadapan, memecahkan cahaya rubi dan ambar di serambi. Rumah itu berdiri megah di hadapan latar gunung, dengan hiasan halus dan bumbung melengkung yang sudah begitu biasa seperti bayangan saya sendiri. Saya menggenggam stering hingga buku 5 memutih. 3 hari sejak saya mengetahui rancangan perkahwinan Nila. 3 hari panggilan tidak dijawab daripada semua orang kecuali Mam, yang pesanan suaranya makin dramatik. Kelibat ayah saya muncul di pintu garaj. Hector Aljarez, lelaki yang sentiasa bersembunyi di sebalik projek. Hari ini, Mustangnya tahun 1967, yang dia pulihkan sejak saya di sekolah menengah. Dia meluruskan badan apabila nampak kereta saya, mengelap gris dari tangannya dengan kain buruk yang sudah lusuh. Matanya menjeling ke arah rumah, kemudian kembali kepada saya. Dia tidak melambai. Saya matikan enjin dan keluar ke panas bulan Jun. Dead. Debbie. Dia mengangguk, berundur lebih dalam ke garaj. Ibu kamu di dalam. Sudah tentu. Dan sudah tentu juga dia tidak akan berdiri di sisinya untuk perbualan ini. Ada perkara yang tidak pernah berubah. Pintu skrin berkeriut apabila saya masuk. Rumah itu berbau kayu manis dan kopi. Dersi ibu saya tentang perisai emosi. Dia muncul di pintu dapur. Wajahnya tersusun dengan kebimbangan yang disengajakan. Debra, Mama baru nak telefon kamu.
Cynthia Aldarez, Ratu Masa yang Sempurna. Kopi. Mama buat kek kopi kegemaran kamu. Saya tak nak kopi. Saya tetap berdiri di ruang masuk, tangan di dalam poket. Saya nak tahu kenapa saya tak dijemput ke majlis kahwin Nila. Senyuman ibu saya pudar, kemudian terlukis semula. Oh sayang, perkara ini rumit. Kamu terlalu sibuk dengan kerjaya kamu. Jangan. Perkataan itu memotong alasannya seperti pisau. Itu bukan alasan. Dia sibuk dengan teko kopi, membeli beberapa saat. Nila takut kamu mungkin tak setuju dengan Travis. Kamu boleh jadi menakutkan. Menakutkan? Sebab saya bertanya soalan masa dia perkenalkan lelaki itu selepas 3 minggu berkenalan. Dia fikir keluarga itu penting. Debra. Dia meletakkan 2 cawan di atas kaunter dengan tangan yang menggeletar. Dan kamu sentiasa berdikari. Pintu garaj terbuka. Ayah masuk perlahan. Mata tertumpu pada lantai kayu. Jangan susahkan lagi keadaan, dia berbisik. Susahkan untuk siapa? Saya tanya. Panas naik ke dada. Untuk Nila? Untuk Travis? Untuk kamu berdua? Siapa yang sentiasa beri alasan untuk dia? Saya, mata ibu berkaca. Air mata latihan. Itu tak adil. Adil? Kata saya meletup. Adilkah bila saya tanda tangani pinjaman perniagaan untuk kafe dia? $22,000. Mam. Itu yang saya bayar selepas dia tinggalkan perniagaan tu 9 bulan kemudian. Dia ada anak-anak untuk difikirkan, ayah menyampuk. Akhirnya menatap saya. Selepas Eric tinggalkan dia. Eric tinggalkan dia 4 tahun lalu. Kafe tu gagal tahun lepas. Saya melangkah lebih dekat. Saya yang bayar balik sementara dia muat naik gambar bercuti dari Sedona. Jadi ibu tunggal bukan mudah, bisik Mam. Dan Travis ialah peluang keduanya, suara ayah menjadi lebih yakin dengan pertahanan biasa. Dia ada kerja bagus dalam jualan farmaseutikal. Dia boleh beri kestabilan. Jadi dia jumpa tiket makan dia. Dan sekarang saya yang memalukan. Semua kepingan jatuh ke tempat yang memualkan. Adakah Travis cakap dia tak nak saya ada di sana? Kesunyian mereka mengesahkan. Dia fikir saya tak peduli tentang keluarga. Saya ketawa, bunyinya kasar berlatar dapur yang selesa. Lucu. Dari lelaki yang baru kenal dia 7 bulan. Tolong faham, kata Mam, menyentuh lengan saya. Perkahwinan ini sangat penting untuk dia. Selepas kafe, selepas Eric tinggalkan dia dengan anak-anak. Emma dan Lucas berhak dapat kestabilan, tambah ayah. Selalu anak-anak jadi perisai. Emma 8 tahun dan Lucas 6 tahun. Alasan untuk setiap keputusan salah Nila. Dan saya tanya perlahan. Apa yang saya layak dapat selepas bayar hutang dia? Selepas jaga anak-anak dia tiap hujung minggu bila dia ada temu janji? Selepas dengar dia menangis tentang Eric pukul 2 pagi selama berbulan-bulan? Kamu lebih kuat, kata Mam. Seolah-olah itu pujian. Kamu sentiasa yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Mesin ATM keluarga. Kaunselor percuma. Penjaga kecemasan. Bukan adik yang cukup berharga untuk disertakan. Saya berpaling ke pintu. Tiba-tiba letih. Berat harapan dan manipulasi mereka terasa lebih berat daripada balok kayu yang saya pasang di rumah bucanan semalam. Debra, tolong. Kita keluarga. Keluarga. Saya berhenti di pintu. Itu ke kita ni. Ayah melangkah ke depan. Kamu nak ke mana? Jauh dari sini, saya jawab ringkas. Kalau Nila nak majlis perkahwinan yang sempurna, biarlah dia dapat tanpa saya. Saya tinggalkan mereka berdiri di ambang pintu. Wajah mereka dilukis dengan kekeliruan. Seolah mereka tak faham bahawa kali ini saya takkan menanggung pukulan. 20 minit kemudian, saya duduk di dalam gerai di Chopper Catley, kafe tempat Jenna bekerja. Dia nampak saya dan terus bawa latar tanpa bertanya. Duduk bertentangan. Teruk sangat. Ya. Jenna dah kenal saya sejak Uni The City.
Dia tahu wajah selepas pertembungan keluarga. Lebih teruk. Saya menggenggam cawan hangat. Travis fikir saya tak peduli tentang keluarga. Sebab tu saya tak dijemput. Travis. Dia mendengus. Lelaki yang baru kenal adik kamu 5 minit fikir dia boleh tentukan siapa yang peduli tentang keluarga. Nampaknya. Jenna menjeling sekeliling, kemudian mengeluarkan telefonnya. Cakap pasal Travis, dia tolak telefon ke arah saya. Kelly ambil gambar ni malam tadi di Downtown Lounge. Gambar-gambar menunjuan Travis, tangan melingkari seorang wanita berambut perang, jelas bukan adik saya. Mereka ketawa, kepala rapat. Dalam gambar terakhir, bibirnya menyentuh leher wanita itu. Perut saya menegang, bukan kerana terkejut, tapi kerana kepastian pahit. Bila ni diambil? Malam tadi, sekitar jam 11. Saya tolak semula telefon itu. Dan apa saya patut buat dengan maklumat ni? Jenna berkelip. Beritahu adik kamu? Beritahu ibu bapa kamu? Hentikan perkahwinan sebelum dia kahwin dengan penipu. Saya yang dulu akan buat semua itu. Akan tergesa melindungi Nila daripada dirinya sendiri. Akan tanggung kemarahannya bila dia salahkan pembawa berita. Tak. Perkataan itu terasa asing tapi betul. Saya takkan buat macam tu. Saya takkan buat. Deborah. Kali ini, saya biar kebenaran dedahkan dirinya. Saya meneguk latar yang semakin sejuk. Saya tak dijemput ke perkahwinan tu. Ingat? Ini bukan urusan saya. Jenna merenung saya dari seberang meja. Ini bukan diri kamu. Mungkin patut jadi. Kesedaran itu menetap dalam dada saya, bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan kepastian. Saya habiskan hidup saya membetulkan kekusutan Nila. Tengoklah ke mana ia bawa saya, dikecualikan dari perkahwinan dia. Jenna mengangguk perlahan. Betul juga. Saya meluruskan bahu. Jadi biarlah Travis jadi Travis. Biarlah Nila buat pilihannya. Saya dah selesai jadi jaring keselamatan keluarga. Dan kalau dia kahwin juga dengan dia. Kalau dia kahwin, dia kahwinlah. Perkataan itu sepatutnya menyakitkan. Tapi tidak. Saya tak boleh selamatkan seseorang yang tak mahu diselamatkan. Buat pertama kali dalam hidup saya tidak tergesa-gesa menghalang bencana yang menuju ke arah keluarga saya. Ketidakselesaan kerana tidak bertindak terasa berat di perut. Tapi di bawahnya mengalir sesuatu yang asing. Kelegaan. Saya menuang segelas Cabernet dan duduk di bangku tingkap saya. Langit malam dendir berkilauan di kejauhan. Telefon saya terletak menghadap ke bawah di atas meja kopi. Sengaja disenyapkan. 3 minggu telah berlalu sejak saya mengetahui tentang pengecualian saya daripada majlis kahwin Nila. Dan hari ini ialah hari besar di Ridgewood Estate. De Ridgewood. Nama itu sendiri menitis dengan aura kekayaan lama dan eksklusiviti. Menurut maklumat daripada Jenna, Ma menghabiskan berminggu-minggu menyusun bunga ros putih dan hiasan emas di seluruh rumah agam bersejarah itu. 150 tetamu. Media tempatan membuat liputan tentang penyatuan Travis Reed, jurutera terkenal, dan adik saya, si lemah yang kekal abadi. Saya meneguk perlahan, menikmati kerumitan rasa wain itu. Untuk kali ke-10 hari ini, saya menahan diri daripada memeriksa media sosial. Apa gunanya? Sebaliknya, saya mencapai salinan lusuh buku Restoration Ethics and Historical Architecture. Kerja sentiasa menenangkan saya. Tetapi telefon saya bergetar, berdering di atas meja kayu. Kemudian sekali lagi. Dan lagi. Sesuatu dalam irama berulang itu membuat gigi saya mengetap. Saya letakkan buku dan mencapai telefon. 27 notifikasi. Semua dalam 4 minit terakhir. Ibu jari saya tergantung di atas skrin. Sebahagian daripada diri saya mahu matikan terus. Habiskan wine dengan tenang. Tapi naluri lama refleks yang bertanggungjawab membuat saya menatal. Video memenuhi skrin. Rakaman goyah dari Dewan Besar Ridgewood. Bunga ros putih di mana-mana.
Seperti yang Jenna gambarkan. Tetamu berpakaian rasmi berkerumun di tepi dinding. Dan di tengah-tengah Nila dan Travis. Maskara adik saya meleleh di pipi. Gaun putih sempurnanya renyuk dalam genggaman tangan ketika dia menjerit sesuatu yang tak jelas. Travis menjulang di hadapannya. Jaket tuksedonya terbuka. Tali leher longgar. Wajahnya berkerut marah. Kau tahu aku keluar dengan orang lain. Dia menjerit. Suaranya bergetar di pembesar suara telefon saya. Kau perangkap aku. Nila meluru ke depan. Menolak dadanya. Semua orang tahu. Kau pun bukan rahsia sangat. Kemudian ia berlaku. Tangan Travis terayun. Tapak terbuka menampar pipi adik saya. Bunyi tamparan itu bergema di seluruh dewan. Suara terkejut meletus dari tetamu. Kamera bergegar kuat ketika orang yang merakam terkejut. Oh Tuhan, saya berbisik. Jari menutup bibir. Video terhenti. Saya menata laju mesej-mesej yang masuk. Menyusun semula kejadian. Jenna, Debra, kau tengok ni. Marcos. Ya Tuhan. Aku baru tengok bencana Reed Aldares di Instagram. Puan Henderson, jiran sayang. Keluarga awak ada di berita. Saluran 9. Saya buka aplikasi berita tempatan. Di situ ia sudah pun muncul. Majlis Perkahwinan Masyarakat berakhir dengan tuduhan serangan. Rakaman dimainkan lagi. Kali ini dari sudut lain. Saya ternampak wajah ibu saya di latar belakang, ngeri, kaku. Ayah saya cuba berlari ke arah Nila tetapi ditahan dua orang lelaki lain. Suara penyampai berita kedengaran. Polis telah dipanggil ke Ridgewood Estate yang berprestij malam ini selepas pengantin lelaki, Travis Reed, didakwa menyerang pengantin perempuan, Nila Aldares, semasa pertengkaran hangat tentang dakwaan curang. Saya matikan telefon dan campakkan ke atas kushin di sebelah. Denyutan jantung saya berdegup kuat di kerongkong. Sebahagian diri saya yang saya tak banggakan, terasa sedikit kepuasan pahit. Tapi perasaan itu cepat tenggelam dalam kebimbangan tulen terhadap Nila. Walau apapun perbezaan kami, melihat adik saya dipukul pada hari yang sepatutnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya memulas perut saya. Saya meneguh habis wine, menuang semula segelas, dan menunggu apa yang saya tahu akan datang. Telefon berbunyi pada jam 11.47 malam. Nama ibu saya tertera di skrin. Saya biarkan ia berdering 4 kali. Menarik nafas untuk menenangkan diri sebelum menjawab. Mam. Tangisan meletus dari hujung sana. Deborah, suaranya tersekat. Nipis dan sirak. Adik kamu cedera. Tolong datang. Saya pejam mata. Kata-kata yang telah saya ucap ribuan kali sepanjang hidup saya sudah pun terhenti di hujung lidah. Aku akan datang sekarang. Aku akan selesaikannya. Aku akan tolong. Tapi sesuatu menghentikan saya. Ingatan ketika saya menatal gambar-gambar perkahwinan yang saya tak sepatutnya lihat. Tahun-tahun mengemaskan kekacauan yang Nila tinggalkan. Wang yang masih saya bayar hingga sekarang. Saya tak dijemput. Mam, saya kata perlahan. Kalau saya muncul sekarang, ia cuma akan buat keadaan lebih teruk. Kesunyian terentang di antara kami. Begitu dalam hingga saya boleh dengan nafasnya tersangkut. Tapi dia perlukan kamu, Cynthia akhirnya berbisik. Dia sentiasa perlukan kamu. Tidak, saya betulkan dengan lembut. Dia perlukan Travis. Dia perlukan keselamatan, status, dan perkahwinan dongeng. Apa yang dia perlukan daripada saya ialah ketiadaan saya. Itu tak adil, Deborah. Saya tahu. Saya memutar wine di dalam gelas. Memerhatikan pantulan cahaya kota di permukaannya. Mengabaikan saya pun tak adil. Lebih banyak diam. Saya hampir dapat membayangkan wajahnya, renungan berkira-kira di matanya, mencari pengaruh lama yang dulu selalu berhasil. Rasa bersalah, tanggungjawab keluarga, keyakinan bahawa Deborah akan betulkan semuanya. Saya minta maaf atas apa yang terjadi, saya tambah. Suara saya lebih lembut. Sungguh. Tiada siapa layak melalui itu. Tapi kali ini, saya bukan penyelesaiannya. Talian terputus tanpa sepatah kata lagi. Saya menatap telefon.
Merasakan sesuatu yang asas dalam diri saya berubah. Buat pertama kalinya dalam hidup saya menolak untuk bergegas menyelamatkan krisis keluarga. Ketiadaan panik itu mengejutkan saya. Malam itu, saya tidur lebih lena daripada yang pernah saya alami selama bertahun-tahun. Keesokan malam, Jenna datang dengan makanan bungkus dari restoran Thai di Jalan 17. Kami makan di pulau dapur saya. Berita di televisyen direndahkan suaranya. Sesekali menyiarkan semula rakaman bencana perkahwinan itu. "Kau okey?" tanya Jenna sambil memutar midi garfu. "Gila betul semua tu." "Lebih baik daripada yang aku sangka," saya mengaku. Walaupun jiran-jiran asyik pandang aku dengan simpati setiap kali aku ambil surat. "Puan Henderson tanya aku kalau kau perlukan apa-apa masa aku parking," katanya. Saya ketawa. Sudah tentu dia tanya. Pagi tadi dia bawa aku roti pisang. Bahasa sejagat untuk keselesaan waktu krisis. Jenna tersenyum. Kemudian wajahnya berubah serius. "Mak kau dah telefon?" "Malam tadi." "Aku tak pergi." Kening Jenna terangkat tinggi. "Serius? Itu baru." "Dah lama patut dibuat," saya betulkan. Selepas makan malam, Marcos mesej untuk bertanya kabar, satu perkembangan luar biasa dalam hidup saya yang biasanya tenang. Rakan sekerja saya itu menjadi sumber pandangan yang mengejutkan. Dia faham bagaimana rasanya jadi anak terbuang dalam keluarga. Nampak lagi rakaman berita. "Kau okey?" dia tulis. "Lebih baik daripada yang dijangka," saya balas. "Bagus. Ada keluarga yang cuma hargai kau bila mereka perlukan kau untuk betulkan sesuatu. Percayalah, aku tahu." Kata-katanya meresap ke dalam diri saya seperti kebenaran yang mendalam. Saya masih memikirkannya bila terdengar ketukan di pintu depan. Sedikit selepas jam 9. Melalui lubang intip, saya nampak ayah saya basah kuyup dalam hujan lebat, berdiri di serambi tanpa payung. Air menitis dari rambut peraknya ke wajahnya yang sudah tua. Dia nampak 10 tahun lebih tua daripada kali terakhir saya lihat dia. "Deborah," panggilnya. Suaranya hampir tak kedengaran di sebalik pintu. "Tolong, saya perlu cakap dengan kamu." Saya sandarkan dahi pada kayu pintu yang sejuk. Merasakan getaran ketukannya pada kulit saya. "Ia tentang rumah," tambahnya. Suara bergetar dengan keputusasaan. "Bank ugut nak lelong." Tangan saya membeku di tombol pintu. Lelong. Ibu bapa saya dah memiliki rumah Victoria itu selama 35 tahun. Sebahagian diri saya mahu berpura-pura tiada di rumah. Biar dia berdiri dalam hujan. Rasa sendiri apa itu ditinggalkan. Tapi bahunya yang melengkung dan pakaian yang basah kuyup menyentuh sesuatu yang tertanam dalam diri saya. Dengan keluhan, saya buka kunci dan membuka pintu. "Kau ada 10 minit," saya kata. "Memberi ruang. Dan ini jangan ada kaitan dengan Nila." Dia melangkah masuk, air menitis di lantai, dan menggeling. "Lebih teruk daripada itu," katanya. Menarik keluar sampul surat manila tebal dari jaketnya. "Jauh lebih teruk." Saat saya menutup pintu di belakangnya, rasa dingin menyusup bukan sebab hujan. Sementara dia mengeringkan diri, saya mengisi cerik elektrik. Sesetengah perbualan memerlukan minuman panas. Tangan saya sedikit menggigil ketika mencapai 2 cawan dari kabinet. Meneka apa lagi krisis keluarga yang dia bawa ke depan pintu saya kali ini. Apabila dia keluar semula, dia kelihatan lebih kecil. Lemah. Dia memegang sampul manila itu, renyuk dan lembab di tepinya. "Kami guna duit kamu untuk sesuatu yang lain," katanya terus terang. Cerik bersiul. Saya tuang air panas ke atas uncang teh. Memberi diri sedikit masa untuk hadam kata-katanya. "Duit apa?" "Cek bulanan. Untuk rumah." 4 tahun lalu, ibu bapa saya mendakwa mereka bergelut dengan bayaran gadai janji. Saya telah menghantar $1,100 setiap bulan sejak itu. "Untuk gadai janji," saya sebut perlahan. "Itu yang kamu beritahu saya." "Tak sepenuhnya." Dia tolak sampul itu di atas meja makan saya. "Ia untuk pinjaman. Garis kredit equity rumah." Saya buka sampul itu,
menyebarkan kandungannya di atas permukaan kayu yang berkilat. Penyata band. Dokumen pinjaman. Notis prosiding lelong yang bakal berlaku. Mata saya tertangkap pada jumlah pinjaman. 195,000. Kamu ambil Helok. Dia mengangguk. Matanya terpaku pada tangannya sendiri. Untuk Nila. Selepas Erik pergi, anak-anak perlukan kestabilan. Saya meneliti dokumen itu. Darah saya terasa beku apabila ternampak nama penandatangan bersama, Cynthia Aljarez dan Nila Aljarez. Dad, Nila dah lama tak tinggal di rumah tu. Macam mana dia boleh tanda tangan bersama? Ayah kamu, dia berhenti. Menelan Leo dengan susah payah. Ibu kamu beritahu Ban yang Nila tinggal dengan kami. Pemahaman menghentam saya seperti ombak kuat. Jadi duit yang saya hantar setiap bulan digunakan untuk bayar Helok, bukan gadai janji asal. Saya capai kalkulator dari laci meja, menekan nombor dengan jari yang menggigil. 4 tahun. 12 bulan. $1,100 setiap bulan. $82,000. Suara saya kedengaran jauh. Seolah-olah orang lain yang bercakap. Kamu dah ambil 82,000 daripada saya dengan alasan palsu. Deborah. Kemana duit tu pergi? Saya tuntut. Menampak tapak tangan ke meja. Cawan melompat. Teh tertumpah di atas penyata. Tiada siapa bergerak untuk mengelapnya. Hutang Nila. Yuran guaman selepas Erik pergi. Bayaran pendahuluan untuk rumah dia. Travis ada syarat tentang tempat tinggal mereka. Saya ketawa bunyi kasar yang mengejutkan diri saya sendiri. Travis. Lelaki yang menampak dia pada hari perkahwinan. Itu orang yang dapat duit saya. Ayah tak menjawab. Dan itu jawapan yang cukup. Saya berdiri. Bergerak ke pejabat dengan ketepatan mekanikal. Kembali dengan telefon dan kamera digital. Mula mengambil gambar setiap dokumen. Apa yang kamu buat? Dia tanya. Mendokumentasikan penipuan. Klik kamera berbunyi. Memuaskan. Penipuan bank. Khususnya. Pemalsuan maklumat tempat tinggal pada permohonan pinjaman. Kamu tak boleh. Saya memang boleh, saya potong. Masih mengambil gambar. Dan saya akan buat. Itu akan musnahkan ibu kamu. Anak-anak Nila. Jangan. Saya angkat tangan. Jangan berani letakkan semua ini atas saya. Saya bukan yang menipu. Saya bukan yang mencuri. Wajahnya berkerut menahan kesedihan. Kami tak pernah berniat. Ya, kamu memang berniat. Saya letak kamera di meja. Menatap matanya. Kamu berniat sepenuhnya. Cuma kamu tak sangka akan kantoi. Telepon saya berbunyi. Pesanan dari Marcos, rakan sekerja saya. Maklumat ban dalam perjalanan. Sepupu saya dalam siasatan penipuan gadai janji. Berapa baki Helok? Saya tanya. Lebih kurang 70,000. Ayah menggosok wajahnya. Notis lelong datang semalam. Mereka tuntut keseluruhan baki sekaligus. Saya sambung mengambil gambar. Menangkap setiap tanda tangan. Setiap penyata palsu. Ayah hanya memerhati dalam diam. Magnitud kesalahan mereka akhirnya mula meresap. Kenapa sekarang? Saya tanya akhirnya. Kenapa beritahu saya selepas sekian lama? Ibu kamu fikir kami boleh buat pembiayaan semula. Tapi tiada ban nak sentuh kami selepas insiden perkahwinan keluar di berita. Dia teragak-agak. Dan saya tak boleh hidup dengan semua ini lagi. Bukan selepas kamu diketepikan dari majlis perkahwinan. Bukan selepas semuanya. Telefon saya berbunyi lagi. Saya jawab tanpa lihat siapa pemanggil. Suara Jenna memenuhi talian. Heads up. Keesokan harinya, saya berdiri di tengah ruang tamu, memerhati persiapan saya dengan mata teliti, sama seperti bila saya periksa bangunan bersejarah. Meja makan besar daripada kayu owak, hasil pemulihan dari rumah ladang tahun 1880-an, mendominasi ruang. Permukaannya kini bercerita tentang pengkhianatan melalui susunan kertas, gambar,
dan penyataban yang teratur rapi. Ketukan di pintu menandakan ketibaan Makcik Rosa. Saya pilih dia dengan berhati-hati. Adik ayah saya, satu-satunya ahli keluarga yang tak pernah berpihak. Kamu nampak letih, Mija, katanya sambil melangkah masuk. Rambutnya yang disirikan uban membingkai mata yang penuh kebimbangan. Bukan letih. Bersedia. Saya betulkan susunan penyata bank. Terima kasih sebab datang. Dia genggam tangan saya. Keluarga sepatutnya bercakap benar, bukan menutup dengan dusta indah. Loceng pintu berbunyi lagi. Perut saya mengeras bila lihat jam, mereka datang 15 minit awal. Gerakan kuasa. Gaya klasik Cynthia. Saya buatkan kopi, Rosa menawarkan. Berundur ke dapur. Saya buka pintu. Mereka bertiga berdiri di serambi. Ibu dengan wajah penuh martabat yang terluka. Ayah menunduk ke kasutnya. Nila sedikit di belakang, tangan melingkar di perutnya. Masuk. Suara saya kedengaran asing, tenang, tak bergoncang. Mereka melangkah masuk seperti peserta majlis pengebumian. Tiada siapa bersuara sewaktu duduk di sekeliling meja makan. Nila terkejut kecil bila nampak kertas di atas meja. Bahu ayah jatuh lebih rendah. Bibir ibu menegang jadi garis pucat. Makcik Rosa bawa kopi. Tiada siapa menyentuhnya. Saya tetap berdiri. Kesunyian berlarutan hingga ibu bergerak di kerusinya. Apa semua drama ni, Deborah? Kalau kamu perlukan bantuan kewangan. Cukup. Kata itu memotong alasan beliau seperti pisau. Untuk sekali dalam hidup, berhenti bercakap dan dengar. Saya tolak satu dokumen ke arah dia. Inilah garis kredit ekuiti rumah yang kamu ambil 4 tahun lalu. 195,000. Dengan Nila sebagai penandatangan bersama, mendakwa dia tinggal di rumah itu. Ayah memejam mata seketika. Ini, saya sambung, menolak satu lagi dokumen. Adalah perjanjian sewa yang saya tandatangan bila saya pindah keluar 12 tahun lalu. Yang secara jelas melarang kamu guna maklumat kewangan saya atau mendakwa saya tinggal di sana. Saya ketuk setumpuk penyata bank. Dan ini menunjuan pemindahan wang, $1,100 setiap bulan dari akaun saya ke akaun kamu. Jumlahnya 82,000 dalam 4 tahun. Wajah Nila hilang warna. Mam, apa yang dia cakapkan ni? Ibu beritahu saya rumah perlukan pembaikan, saya jelaskan. Mata tak beralih dari Cynthia. Bumbung baru. Struktur asas. Katanya dia dan Ded susah nak tanggung perbelanjaan selepas bersara. Dia minta bantuan. Saya setuju untuk kirim apa yang mampu setiap bulan. Jari saya sedikit menggigil bila saya bentangkan gambar-gambar. Ini gambar dari kamera keselamatan lobi bank. Mam masukkan cek saya terus ke akaun bayaran Helok. Dagunya terangkat. Saya cuma buat apa yang perlu untuk pastikan anak-anak ada tempat berteduh. Kamu kekalkan tempat berteduh tu dengan duit saya dan kepercayaan saya. Amarah berdenyut di belakang mata saya. Tapi suara tetap tenang. Duit yang saya dapat daripada kerja 60 jam seminggu sambil bayar balik pinjaman kafe Nila yang gagal. Mulut Nila ternganga. Pinjaman kafe? Tapi Mam kata itu pembiayaan semula. Adik kamu tanda tangan pinjaman perniagaan kamu, Makcik Rosa bersuara perlahan. Bila perniagaan tu gagal, dia bayar balik setiap sen. Ayah akhirnya bersuara. Suaranya serak dengan rasa malu. Debbie, kami tak berniat sampai sejauh ni. Jangan. Saya angkat tangan. Niat tak padamkan jenayah. Jenayah. Cynthia tercungap. Kita keluarga. Keluarga tak mencuri sesama sendiri, saya balas. Dan keluarga tak palsukan tanda tangan pada dokumen pinjaman. Nila menatap kertas. Tangan menggigil. Saya tak tahu. Debra. Mam cuma kata itu pembiayaan semula. Katanya kau dah luluskan semuanya. Saya percaya dia. Nila selalu anak emas. Tapi bukan perancang. Cynthia mendengus. Jadi apa yang kamu nak? Hantar ibu bapa kamu ke penjara? Buat adik kamu dan anak-anaknya jadi gelandangan?
Kepala ayah terangkat mendadak. Cukup, Sin. Ketegasan dalam suaranya mengejutkan kami semua. Selama 40 tahun perkahwinan, saya tak pernah dengar dia cakap begitu, saya terfikir. Debbie ada hak penuh untuk marah, katanya. Tangan tuanya terbuka di atas meja. Kalau kamu nak rumah tu, kami akan tanda tangan serahkan. LOT tepi boleh dijual untuk bayar balik apa yang kami ambil. Cynthia terdiam. Tangan berpintal di pangkuannya. Saya pandang ayah, betul-betul pandang. Tukang kayu yang bangga, yang mengajar saya untuk memulihkan, bukan mengganti. Untuk mencari nilai dalam sesuatu yang rosak. Matanya kini penuh campuran malu dan kelegaan, beban rahsia akhirnya terangkat. Saya tak nak rumah kamu, saya kata perlahan. Saya cuma nak semua ni tamat. Mak Cik Rosa keluarkan buku nota dari beg tangannya. Saya dah bincang dengan kawan di First American Title. Kita boleh buat quick claim deed untuk LOT tepi hari ni. Pindahkan terus kepada Deborah. Kita boleh jual, kata ayah. Budak Miller sebelah rumah dah lama tanya. Dia nak luaskan kebunnya. Baiklah. Suara ibu pendek dan dingin. Aku tidak perlukan permohonan maaf, kataku kepada mereka. Terkejut bila aku sedar itu benar. Aku hanya perlukan ketenangan. Ruang itu kembali senyap, tapi kualiti senyapnya berubah. Tidak lagi tegang dengan tuduhan yang tidak diucapkan, tetapi syarat dengan kebenaran yang akhirnya diakui. 2 minggu kemudian, kami bertemu di sebuah pejabat hak milik di pusat bandar. Peguam menerangkan dokumen dengan nada profesional yang hambar. Ayah menandatangani dahulu, kemudian ibu. Pen itu terhenti seketika di tangannya sebelum dia menurunkan tanda tangan. Aku tidak berucap tentang keampunan. Aku tidak menuduh. Aku hanya menandatangani di tempat yang ditunjukkan dan menerima salinan dokumen. Ketika kami berdiri untuk pergi, ayah menyentuh lenganku. Maafkan ayah, Debbie, suaranya bergetar. Untuk semuanya. Aku hanya mengangguk sekali. Tidak mampu mencari kata yang tidak akan meruntuhkan benteng tenang yang aku bina. Di luar, di atas kaki 5, Nila menghampiri perlahan. Aku akan bayar balik, dia berjanji. Setiap sen. Jaga anak-anak kau, kataku. Belajar berdiri atas kaki sendiri. Dia mengangguk. Air mata menitis. Aku akan. Aku memandu pulang sendirian. Tingkap diturunkan. Angin musim luruh menerpa wajahku. Telefon berdering, Jenna. Selesai, kataku. Macam mana perasaan kau? Aku berfikir sejenak. Marah itu masih ada. Tapi lain kini. Bukan lagi nyalaan panas pengkhianatan. Tetapi api yang terkawal berguna. Api yang menempa, bukan menghancurkan. Seolah-olah aku akhirnya berhenti memikul beban orang lain. 3 hari kemudian, sekeping cek bersijil tiba daripada hasil jualan tanah kecil itu. Aku meneliti angka-angkanya, mengira apa yang ia mampu dan tidak mampu menampung daripada kerugianku. Tidak semuanya. Jauh daripada cukup. Tapi ketika aku melipat cek itu dan menyimpannya di dompet, aku sedar aku telah memperoleh sesuatu yang lebih berharga, kuasa kebenaran, kekuatan batas diri, dan kebebasan daripada tanggungjawab terhadap kebahagiaan orang lain. Untuk pertama kali dalam 35 tahun, satu-satunya kehidupan yang perlu aku betulkan ialah hidupku sendiri. Cahaya pagi menyimbah kaunter dapur rumah kecilku di Guen Baril yang telah aku pulihkan sepanjang tahun ini. Rumah 3 bilik itu berdiri di sudut LOT, dengan pemandangan Flatirons yang masih membuatku terpegun. Aku menyusuri jari di atas permukaan kayu owak yang baru digosok. Teringat serpihan tajam yang dulu membuatnya berbahaya untuk disentuh. Telefonku bergetar di atas kaunter granit. Aku menjeling, menyangka mesej daripada Balance Forward tentang bengkel penyalahgunaan kewangan esok. Tapi bukan. Nama Nila muncul di skrin. Terima kasih kerana benarkan aku menebus kesalahan. Anak-anak rindukan kau. Aku meletakkan cawan kopi. Tiada lagi sengatan marah atau beban tanggungjawab yang biasa muncul bila namanya disebut. Hanya kesedaran yang tenang. Melalui kawan-kawan bersama, aku dengar sedikit tentang hidup baru Nila. 3 kerja,
Tiada bantuan. Berdiri sendiri buat pertama kali sejak sekolah menengah. Emma kini berjalan ke sekolah sendirian. Lukas menyertai Little League tanpa paksaan sesiapa. Aku menaip balasan dengan hati-hati. Aku lapang petang Sabtu kalau kau nak datang bersama mereka. Balasannya datang segera. Cuma aku dulu. Kita perlu bercakap. Aku menambah syarat tanpa rasa bersalah. Pukul 2. Aku ada rancangan pukul 4. Batasan itu kini terasa semula jadi. Bukan mementingkan diri. Sabtu tiba bersama hujan renya yang menitik di tingkap ruang tamu. Bila kereta kecil Nila berhenti di jalan masuk, aku perasan hupcap yang hilang. Lekuk kecil di pintu penumpang. Tiada lagi kereta mewah dibeli dengan kad kredit orang lain. Dia berdiri di beranda, memegang sebuah kotak kayu kecil. Buku jarinya pucat. Titik-titik hujan melekat pada rambutnya, kini lurus dan tanpa warna buat pertama kali sejak dia berumur 12. Kau nampak lain, kataku sambil membukakan pintu. 3 kerja boleh buat macam tu, senyumnya cuba terukir. Tapi tiada lagi daya tarikan pura-pura yang dulu dia kuasai. Tak ada masa untuk highlight bila kau bersihkan bangunan pejabat waktu malam. Aku menjemputnya ke dapur. 2 cawan teh mengepul di atas meja. Tiada wine. Tiada ilusi keakraban palsu. Ini untuk kau. Dia meletakkan kotak kayu itu di antara kami. Ayah jumpa masa mereka kemas rumah lama tu. Aku membuka penutupnya perlahan. Di dalamnya terletak jampo ke datuk kami. Sarung emasnya sudah pudar di mamah masa. Satu-satunya warisan bermakna yang kami berdua tak pernah dapat. Benda yang aku pernah inginkan. Macam mana kau tahu? Aku bertanya sambil mengangkatnya. Kau pernah sebut masa kita remaja. Dia memerhati aku memutarnya perlahan. Mekanismenya berbunyi klik. Kemudian berdetik semula, kuat untuk sesuatu yang telah lama dilupakan. Mungkin masa tak padamkan kesilapan, kataku. Tapi ia ajar bila masanya untuk berhenti mengulanginya. Kami duduk dalam diam, mendengar hujan di tingkap. Bukan diam yang canggung, tapi tenang. 2 orang dewasa yang akhirnya mengakui kebenaran lama. Apa kau buat dengan duit tu? Dia akhirnya bertanya. Daripada jualan tanah tu. Aku menatap matanya. Aku tak simpan. Ibu kata. Aku buka akaun untuk Emma dan Lukas. Dana college. Matanya membesar. Lepas semua yang kami buat? Lepas. Aku dah berhenti menyelamatkan orang dewasa, kataku. Merasa betul kata-kata itu. Tapi anak-anak masih layak diberi peluang. Bila dia pergi sejam kemudian, kami tidak berpelukan. Tiada janji tentang perayaan keluarga atau percutian bersama. Tapi sesuatu telah berubah. Seperti tulang yang akhirnya tersusun semula selepas bertahun sakit. Petang itu, aku duduk sendirian di buaian beranda. Menyaksikan matahari senja mewarnai gunung keemasan. Jurnalku terbuka di atas riba. Catatan hari ini ringkas tetapi lengkap. Balasan paling lembut ialah ketenangan dan kesunyian. Tiada kepahitan di dadaku ketika aku menulis ayat itu. Tiada keinginan untuk membalas dendam. Hanya kepastian tenang bahawa aku telah menemui diriku semula. Dalam keheningan itu, akhirnya aku benar-benar bebas.